negara kita yang tercinta, kita diuji dengan pandemik COVID-19 hampir 2 tahun berpanjangan. Akan tetapi, kita masih mampu mencari kerja, mencari rezeki yang halal demi menampung anak-anak, isteri dan keluarga tercinta. Mereka di Yaman tidak senasib dengan kita walaupun mereka menghadapi ujian yang sama seperti kita. Malah, mereka masih dicengkam kebuluran, kelaparan yang melampau. Marilah bersama Aman Palestin dengan berkongsi sedikit rezeki di dalam pakej kotak makanan, iaitu untuk makanan kering dan panas buat mereka sebanyak RM200 sahaja. Semoga Allah memberi ganjaran pahala yang tinggi buat para dermawan sekalian. Terima kasih kepada para penyumbang yang masih kekal bangkit berjuang bersama Aman Palestin. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya untuk Allah, pemilik segala pujian. Dan alhamdulillah sekiranya pada hari ini kita dipuji, mungkin pakaian kita, mungkin kehebatan kita, kelebihan kita, itu adalah semua pemberian Allah. Dan pujian itu berlaku ataupun keadaan ataupun orang memberi pujian kepada kita asbab Allah menyembunyikan aib yang ada pada diri kita. Dan apapun pujian yang manusia berikan kepada kita, kita kembalikan kepada pemilik segala pujian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi selain itu juga pada hari ini rasa syukur yang setinggi-tinggi yang kita perlu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berada ataupun kita sudah bersama di minggu keempat Tazkirah Jumaat bersama Aman Palestin Cawangan Sabah. Dan alhamdulillah pada minggu kali ini kita akan bercerita ataupun kita akan berkongsi berkaitan dengan apa yang berlaku di negara Yaman. Jadi mungkin yang ada bersama kita pada hari ini di Facebook personal saya, sebenarnya untuk Anda melihat ataupun melihat live ini yang lebih baik bersama tetamu, boleh ke Facebook Aman Palestin Cawangan Sabah. Jadi alhamdulillah, itu kesyukuran atas Allah memberi nikmat, orang kata memanjangkan umur kita untuk kita bersama pada hari ini. Yang kedua adalah kesyukuran yang kita perlu panjatkan adalah nikmat ketenangan. Dengan adanya ketenangan dalam diri lah, alhamdulillah kita mampu berfikir dengan waras, kita mampu bertindak dengan orang kata bertindak dengan sebaiknya, kita mampu melakukan semua kerja-kerja harian kita dengan penuh orang kata lancar dan sebagainya, sebab ketenangan yang Allah berikan. Tiada rasa gelisah, tiada rasa ingin marah dan sebagainya. Itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berada di hari penghulu segala hari, yang mana banyak sebenarnya sunnah-sunnah yang kita boleh amalkan. Antaranya sekecil-kecil sebelum melakukan sesuatu perkara, mungkin pada hari ini kita boleh mulakan. Maksudnya kita mulakan pada hari Jumaat dan mudah-mudahan kita akan berterusan di hari-hari seterusnya. Yakni mulakan sesuatu benda ataupun apa-apa yang kita mau mulakan, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa juga pada hari ini, biasanya hari Jumaat kita disunatkan untuk orang kata mandi, sunat Jumaat, potong kuku, dan tidak lupa juga untuk bersedekah. Insya Allah
setiap apa yang kita laksanakan, insya Allah pasti Allah ganjarkan pahala. Dan bukan sahaja sebenarnya itu, bermula daripada kita bangun tidur sampailah kita akan tidur semula. Bila kita lakukan dengan amalan-amalan sunnah, insya Allah mudah-mudahan Allah lipat gandakan dan segala amalan yang kita buat. Okey, untuk hari ini saya tidak akan bercerita panjang lebar. Inilah masalah bila kita yang suka bercerita ni diberi masa sebagai moderator, macam seolah-olah kita sebagai tetamu. Okey, jadi pada hari ini kami akan mengangkat satu tema, yakni Yaman, ujian dia, tarbiyah kita. Bagaimana sebenarnya apa yang berlaku di dalam Yaman itu sendiri menjadi pengajaran untuk kita, kan? Maksudnya macam sebelum ni kalau kita belajar sejarah. Kenapa kita perlu belajar sejarah? Untuk kita ambil pengajaran supaya kita tidak mengulangi benda itu semula. Begitu juga apa yang berlaku sekarang ini di negara-negara yang bergolak ini, mungkin pengajaran untuk kita ambil maksudnya kita tidak mengulangi dan kita membantu. Mungkin kita ada kelebihan, masa inilah untuk kita membantu. Dan untuk makluman semua, kenapa kami membawakan ataupun mengangkat tema ini? Sebab mungkin kita sudah cakna dengan isu Palestin, isu Syria, kita sudah tahu. Kita boleh dapatkan maklumat, orang kata setiap jam di channel Aman Palestin, yakni Kabar Palestin. Di sana insya-Allah berita berkaitan dengan Palestin, berkaitan dengan Syria, pelarian Palestin, pelarian Syria yang ada di Lebanon. Insya-Allah kita sentiasa update. Tapi bagaimana dengan rakyat Yaman? Benda ni ataupun perkara ini kurang diangkat di media perdana. Jadi itulah kita bawakan pada hari ini untuk kita berkongsi cerita, berkongsi sejarah, keadaan, situasi yang ada di dalam Yaman itu sendiri. Jadi bersama pada hari ini, bersama saya, bukan saya seorang, saya hanya sebagai moderator. Bersama saya pada hari ini untuk mengupas isu yang kita bawakan, yakni Yaman, ujian dia, tarbiyah kita, adalah Ustaz Muhammad Azrin Samsudin. Beliau sebenarnya sebelum ini pernah bekerja juga sebagai pengurus Aman Palestin dan beliau berhijrah menumbuhkan orang kata syarikat ataupun akademi sendiri, dan alhamdulillah sampai kini beliau masih aktif aktiviti-aktiviti kebajikan, membantu masyarakat sekitarnya, dan sentiasa juga, atau maksudnya walaupun beliau sudah menubuhkan akademi sendiri, bekerja sendiri di syarikat sendiri, tapi beliau masih lagi bersama Aman Palestin menjadi penceramah. Sebab perlu kita tahu isu Palestin ni, isu saudara-saudara kita di Asia Barat ini ada di setiap bahu kita. Maksudnya kita ada tanggungjawab untuk menyampaikan sehingga terbebasnya Palestin. Jadi oleh itu saya menjemput Ustaz Azrin untuk ke pentas maya kita pada hari ini. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat yang berada di Facebook personal saya pada hari ini, boleh ke Facebook Aman Palestin Cawangan Sabah untuk anda melihat live ini bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Okey Ustaz. Jadi saya terus kepada persoalan pertama supaya tidak membuang masa. Biasalah kalau kita sudah kupas sejarah ni Ustaz, kadang terlebih masa. Jadi saya terus kepada soalan pertama ya Ustaz. Kalau kita lihat kan Ustaz apa yang berlaku di Asia Barat. Kita tahu maksudnya sekarang ni masyarakat sudah cakna apa yang berlaku di Palestin akibat rampasan tanah daripada penjajah Zionis. Apa yang berlaku di Syria akibat daripada pemerintah Syiah dan sebagainya. Dan apa yang berlaku di pelarian di Lebanon ni, macam mana penduduk Palestin dan penduduk Syria yang menjadi pelarian di Lebanon, mereka tidak mendapat hak sebagai kemanusiaan. Itu kita tahu Ustaz. Tapi isu Yaman ni Ustaz, masyarakat kurang tahu sebab media massa kurang mengangkat isu ini. Dan mereka, saya sendiri pun secara personal tidak tahu macam mana keadaan di Yaman tu sendiri. Kita tahu sikit-sikit, begitu. Tapi kita mau lagi banyak Ustaz. Jadi kami datangkan Ustaz pada hari ini untuk Ustaz kupas apa sebenarnya yang berlaku di Yaman, bagaimana masuk konflik yang berlaku sehingga sekarang ini. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Sila Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Jumriati Abdullah, pengurus Aman Palestin Sabah, Kota Kinabalu. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
Baik, saya mengucapkan terima kasihlah kepada Aman Palestin Sabah kerana masih lagi berusaha gigih untuk memberikan bantuan dan juga mengumpul dana sebanyak mungkin, khasnya perbincangan kita, perbahasan kita berkenaan dengan Yaman. Yaman ni sebuah republik. Saya, kalau orang tanya saya belajar kat mana, saya sebut Yaman. Kadang-kadang tu 2 kali dia tanya Yaman, diingat Amman Jordan. Dia Amman kan ibu negara Jordan. Jadi dia ingat yang Syam tu. Dia lupa yang Yaman ni. Jadi betul lah seperti mana yang disebutkan oleh Puan Jumriati tadi, masyarakat kita memang sangat terdedah dengan apa yang berlaku di bumi Syam. Bumi Syam, kalau kita sebut Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Tapi bila sebut Yaman, dia belah bawah ni orang tak apa nak ingat dan orang mungkin tak kenal. Sebut Yaman pun dia ingat Amman Jordan. Jadi itu banyak kali saya jumpa dengan orang-orang, bila tanya dia akan jawab macam itulah, ataupun dia akan persoalkan Amman Jordan ke, rupanya Yaman. Baik, kita sebelum kita pergi lebih jauh tentang apa yang berlaku di Yaman, kita nak tahu jugalah Yaman ni kat mana, kan? Betul Ustaz, betul. Yaman ni dari sudut geografinya di mana? Benda ni bukanlah benda yang menjadi rahsia. Kita boleh tengok je dalam internet, dalam Google, semua ada jawapannya. Cuma bila kita tak pernah dengar ataupun jarang dengar, kita pun tak berapa nak klik lah. Tak berapa nak menekan dan mencari ataupun membuat carian. Jadi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, sedang pendengar sekalian, penonton sekalian, yang mana Yaman ni adalah sebuah negara yang berada berjiran dengan Oman dan juga dengan Arab Saudi. Kan, tetapi walaupun jirannya itu kaya-kaya belaka, Oman kaya, Saudi kaya, kan, tetapi dia adalah negara yang sangat-sangat mundur, iaitu sebuah negara yang terkebelakang dari sudut ekonomi, pendapatan dan sebagainya. Walaupun dari sudut sejarah, Yaman ni adalah sebuah negara yang sangat hebat sehingga disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Sabah, cerita tentang Balqis. Kita juga pernah dengar tentang Abrahah yang nak menyerang kota Mekah saat ketika dia dilantik oleh Raja Majusi ataupun pemerintah Majusi untuk menjadi gubernur di Yaman ataupun memerintah Yaman, menunjukkan betapa sebenarnya Yaman ni dahulunya sebuah tempat ataupun sebuah negara yang sangat hebat. Tetapi zaman telah berlalu, akhirnya Yaman kita tengok pada hari ini adalah sebuah negara yang mundur. Lebih dahsyat lagi apabila krisis yang menimpa mereka bermula pada tahun 2011 hujung-hujung, kemudian masuk tahun 2012, itu dah mulalah dia punya sikit-sikit, kemuncaknya pada tahun 2015. Jadi maksudnya sebuah negara yang sangat hebat, yang sangat dahsyat dahulunya, dengan kerajaan-kerajaan yang kalau kita baca dalam sejarahnya, kerajaan-kerajaan yang sangat hebat. Kami dulu pun kalau duduk kat Yaman ni, tempat yang kami dibawa untuk melawat adalah tempat-tempat yang hebat, bekas-bekas tapak kerajaan, pemerintahan itu, pemerintahan ini. Tapi sekarang ni semuanya dah tinggal kenangan lah. Kemudian rakyatnya sangat mundur, kita tengok bagaimana keadaan mereka hidup dan sebagainya. Saya tak nak cerita lebih, cuma nak bagi tahu betapa sebenarnya selepas apa yang berlaku dilalui oleh mereka pada tahun 2011, pemberontakan ataupun disebut dengan kebangkitan ataupun istilah modennya revolusi, yang bermula di Tunisia, kemudian merebak ke Mesir, merebak ke Syria, Syria tempat yang Aman Palestin bantu, kemudian merebak ke beberapa negara, ke Libya, kemudian hal yang sama juga merebak ke negara Yaman. Disebabkan kerajaannya yang bukan kata tak prihatin terhadap rakyat, mungkin pemerintah itu lebih mewah hidupnya berbanding rakyat biasa, akhirnya rakyat pun memberontak. Bila memberontak, tuan-tuan, di sinilah kadang-kadang kita kata musuh mengambil peluang. Musuh mengambil peluang, akhirnya berlakulah kebangkitan rakyat secara menyeluruh, dan akhirnya bukan sahaja secara menyeluruh, sekarang ni hanya kelompok yang dikatakan ataupun kelompok yang disokong oleh Iran yang memberontak, dan berlakulah pertembungan. Yang tersepit dekat situ siapa, tuan-tuan? Yang tersepit sudah pasti rakyatnya. Walaupun kita tengok yang berlaku pada hari ini, penentangan ataupun kelompok daripada
mereka yang menyokong kerajaan dahulu iaitu Pakatan Arab Saudi, Emiriyah Arab Bersatu menentang kumpulan yang disokong oleh Iran yang dinamakan sebagai Houthi ataupun Syiah Houthi. Yang terkepit dan tersepit, yang menderita adalah rakyat di bawah. Itu yang berlaku. Kalau kita tengok jumlah rakyat Yaman ni sekitar hampir macam kita juga, 29 juta, 30 juta. Tetapi yang menderita dan maknanya yang terseksa, tertekan kehidupan mereka 22 juta. Maknanya apa? Majoriti rakyatnya berada dalam keadaan yang sangat-sangat teruk pada hari ini. Dan inilah masa dan peluangnya kita ambil untuk membantu mereka dan juga memulihkan keadaan mereka pada kadar kemampuan kita. Itulah sedikit sebanyak Puan Jumriati. Okey Ustaz, melihat kepada keadaan sebenarnya, mendengar bagaimana bermula kebangkitan dan akhirnya sebenarnya rakyat yang tersepit itu sendiri. Macam mana dengan bermula daripada, maksudnya secara besar-besaran ini bermula daripada 2015. Walaupun permulaan secara kecil-kecil kalau kita nampak bermula daripada 2011. Bagaimana kesan kepada ekonomi, kepada pendidikan kanak-kanak dan sebagainya Ustaz apabila berlaku kebangkitan di Yaman ni? Baik, kalau kita tengok kesan daripada apa yang berlaku di Yaman, macam saya sebut sedikit tadi, 22 juta rakyatnya terkesan. Ramai yang jadi pelarian, mereka melarikan diri ke merata tempat lah. Sehingga kat Malaysia ni pun ada, kalau kami di Selangor ni, ada satu tempat di Puchong tu, kalau ni orang Selangor tahulah itu dah jadi macam penempatan orang-orang Yaman. Bahkan kawan-kawan saya pun ramai yang juga di kalangan mereka yang duduk kat Malaysia ni dan tak pulang-pulang lagi ke Yaman buat masa ini kerana kehidupan yang sangat teruk di sana. Itu kalau kita tengok dari sudut akibat daripada kebangkitan yang kita sebutkan tadilah. Kalau kita baca dari sudut fakta yang dikeluarkan ataupun data yang dikeluarkan oleh badan-badan kebajikan antarabangsa dan sebagainya, mereka menyebutkan sekitar 8.4 juta rakyat Yaman yang berhadapan dengan kebuluran. Kan? 75% daripada populasi rakyat Yaman ni memerlukan bantuan kemanusiaan. 75% ni bukan satu angka yang kecil, angka yang sangat besar. Maksudnya apa? Majoriti rakyatnya sangat-sangat tergugat dengan apa yang mereka lalui pada hari ini. Kan, kalau kita baca lagi dari sudut kenyataan ni, saya ambil daripada rakan saya yang juga memberikan bantuan. Mereka ni ada pertubuhan yang memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat di Yaman. Ada sekitar 13.5 juta anak-anak Yaman ataupun budak-budak kecil yang berada dalam keadaan sangat menderita. 5 juta rakyat ataupun anak-anak mereka berada dalam kehidupan yang boleh dikatakan kebuluran. Kan, hasil daripada peperangan ataupun pergolakan yang berlaku di sana. Sekitar 11.2 juta rakyat Yaman yang memerlukan kepada bekalan air bersih. Saya nak ceritakan, masa saya duduk Yaman bersama dengan kawan-kawan, saya duduk di Sana'a, kami belajar di Sana'a di Yaman tu. Bekalan air yang kami nak dapatkan itu perlu dibeli. Setiap hari ataupun paling-paling pun 3 hari sekali kita kena beli air. Itu pun nak dapat bekalan air yang bersih sangat-sangat susah, sangat-sangat sukar dan harganya mahal. Kalau kita nak bandingkan dengan elektrik, wallahu alam lah, tapi mahal nak dapatkan bekalan air. Bayangkan apa yang berlaku pada hari ini, bagaimana mereka nak dapatkan bekalan air yang bersih. Kan, dengan pembekal-pembekalnya sudah pasti lari, banyak kilang-kilang yang tutup, businessman mereka yang melarikan diri keluar. Tidak ada apa yang boleh mereka dapat kecuali dengan bantuan kita. Sebab itu kalau kita tengok daripada data yang dikeluarkan oleh pihak antarabangsa, Yaman ni kalau tak dibantu dan tidak diberikan perhatian oleh dunia, tahun 2022 mereka akan berhadapan dengan krisis yang sangat besar dan mereka akan berada di bawah ataupun akan digelar sebagai negara yang paling miskin di dunia. Dan mereka ini lebih dahsyat lagi, sebenarnya mereka adalah sahabat-sahabat kita, seakidah dengan kita yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Kalau kita biarkan mereka bermakna
kita seolah-olah membiarkan saudara-saudara kita berada dalam keadaan yang begitu tertekan. Dari sudut pendidikannya sudah pasti dengan negara yang bergolak ni, masa saya belajar dekat Yaman dulu dalam keadaan negara yang bukan nak kata tenang sepenuhnya. Bukan kata tak ada peperangan, masa kami dulu tu ada peperangan kecil-kecilan di beberapa wilayah antara kerajaan dan juga pihak pemberontak Syiah. Tetapi masih lagi dalam keadaan yang tenang, terkawal. Itu pun anak-anak Yaman masih lagi mereka ada yang tak belajar, tak bersekolah dan sebagainya. Bayangkan apa yang berlaku pada hari ini, mereka tidak ada lagi tempat untuk mereka belajar, sekolah-sekolah mereka ditutup, bekalan makanan tak ada, kehidupan keluarga terkontang-kanting dan sebagainya. Di sinilah apa yang kita sebutkan sebagai hasil daripada pergolakan yang berlaku, kesempitan hidup yang bersangatan. Allahu Akbar. Ustaz, sebenarnya terlalu banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada perkongsian Ustaz. Walaupun orang kata baru 20 minit, tapi terlalu banyak pengajaran. Jadi, kepada sahabat yang baru bersama pada hari ini, yang bersama di Facebook personal saya, sebenarnya untuk anda melihat video live yang sebenarnya boleh ke Facebook Aman Palestin, Cawangan Sabah. Okey. Berdasarkan perkongsian Ustaz tadi, 20 minit, begitulah lebih kurang. Sebenarnya pengajaran ataupun kalau kita tahu Yaman mempunyai kisah sejarah yang sangat luar biasa. Orang kata sejarah yang ditinggalkan dari zaman Balqis, bagaimana Abraham dan sebagainya, sebenarnya kaya dengan sejarah. Dan ia sudah pasti menjadi pengajaran juga bagi penduduk penduduk Yaman. Tapi apa yang berlaku adalah kebangkitan. Dan bila berlaku kebangkitan adalah orang kata yang berlaku adalah keadaan politik. Ini kesan bila keadaan politik tidak stabil, yang pasti akan menderita adalah rakyat. Dan itulah yang berlaku juga di Syria. Dan begitu juga yang berlaku di Yaman. Dan akhirnya yang sangat-sangat menyedihkan Ustaz kongsikan tadi, 2022, maksudnya tahun depan, bila kita tidak membantu Yaman, Yaman akan menjadi rakyat paling miskin di dunia. Dan malah kalau kita nampak video-video kan, kanak-kanak Yaman, jangankan mereka perlu mendapatkan pendidikan, jangankanlah pendidikan dahulu, tapi untuk mereka makan pun tidak ada. Sehingga kan ada yang tinggal tulang sahaja. Orang kata lahir berapa hari sudah kurus kering sebab kekurangan air dan juga kekurangan makanan. Jadi itu antara kesan apabila keadaan politik yang tidak stabil. Itulah jadi perkongsian yang sangat hebat pada hari ini. Okey Ustaz. Untuk soalan yang kedua, kita lihat Ustaz bagaimana sebenarnya kalau kita tahu macam Palestin, dia ada sejarah dia. Dari zaman Rasulullah sendiri, Rasulullah pernah sampai ke Palestin, Umar Al-Khattab pernah sampai juga ke Palestin, membebaskan Palestin dan menjadikan Palestin itu tanah wakaf. Dan sebenarnya dengan ikatan sejarah ini sebenarnya macam hati kita, maksudnya kita perlu membantu saudara kita, sebab mereka susah. Tapi ada kaitan sejarah tu menjadikan kita semakin touching. Orang kata semakin tersentuh. Dan itu pun sudah tentu menjadi titik semangat untuk kita terus membantu. Bukan saja dengan doa, tapi mungkin dengan sebaran maklumat di media sosial kita, sebaran maklumat di WhatsApp kita, dan mungkin dengan kelebihan yang kita ada. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan ni kelebihan-kelebihan bumi Yaman ni sebenarnya. Macam Ustaz kata tadi, Ustaz pernah belajar di sana, bagaimana tinggalan sejarah yang hebat. Jadi mungkin ada kelebihan-kelebihan bumi Yaman lagi Ustaz. Sila. Baik. Berkenaan dengan kelebihan dari sudut sejarah ni memanglah kalau kita baca dalam surah Sabah ada diceritakan tentang kerajaan Balqis yang dijemput oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dan sebagainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang kita sebutkan tadi, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Tengok, Nabi baca, ya Allah, engkau berkatilah untuk kami pada bumi Syam kami. Nabi duduk kat Madinah. Syam maknanya di atas Nabi, di utara. Kemudian Nabi doa juga, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, engkau berkatilah kami pada Yaman kami. Yaman tu berada di selatan Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Nabi doakan begitu? Banyaklah perbahasan ulama yang menceritakan ataupun yang menyebutkan tentang maksud keberkatan itu sendiri. Tetapi
kalau kita nak kaitkan keberkatan-keberkatan yang ada, ulama membahaskan bahawa keberkatan yang dimaksudkan itu ialah keberkatan duniawi. Kalau kita tengok Nabi SAW juga pernah mendoakan, ya Allah engkau berkatilah bumi Madinah dan juga bumi Mekah. Keberkatan itu kata ulama berdasarkan kepada zahir kehidupan mereka, berkat dari sudut rezeki dan sebagainya. Tapi untuk bumi Syam dan bumi Yaman ini, dari sudut zahir keberkatan tu sebenarnya tak nampak sangat. Sebab apa? Sebab dia bergolak pada hari ini. Tapi dia kata apa? Keberkatan itu fi janibit ta'am, pada bab makanan. Saya pun teringat juga bila sebut tentang makan makanan Arab ni, orang biasa kalau makan makanan Arab sama ada dia nak berkena shawarma daripada Syria. Shawarma tahu tak? Jumreti shawarma. Dia tahu Ustaz. Kebab. Oh, kebab. Okey, kalau itu saya tahu. Ya, kalau dia kata shawarma, dia mesti pergi kebab shawarma Syria. Itu yang sedap lah. Tapi kalau nak pergi makan nasi Arab, pergi makan nasi Arab Yaman. Itu paling sedap. Jadi panduan kepada Jumreti lah. Kalau nak makan nasi Arab, pergilah cari kedai-kedai Arab Yaman. Kalau nak makan jenis-jenis roti, pergilah cari roti daripada Arab Syria atau Arab Syam. Jadi kat situ dia kata adalah sedikit signifikan doa Nabi SAW pada sudut keberkatan. Tetapi bukan itu sahaja hadis berkenaan dengan Yaman ataupun bumi Syam. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kamu ahli Yaman. Kata Nabi, hum araqqu afidatan wa alyanu quluban. Mereka itu adalah orang yang paling lembut jiwa mereka dan paling lembut hati mereka. Al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Nabi SAW teruskan hadis tu, Nabi kata, iman itu berada di Yaman dan juga hikmah itu pun ada di Yaman. Lalu ulama bahaskan, kenapa Nabi kata macam tu? Rupanya Nabi ni begitu touching dengan orang-orang Yaman ni. Nabi ni sangat cintakan orang Yaman. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni, majoritinya mereka berasal daripada Yaman. Kan? Mereka itu memiliki jiwa-jiwa yang sangat lembut. Bila jumpa Nabi, mereka menghormati Nabi sangat-sangat, penghormatan yang sangat tinggi. Mereka bercakap dengan Nabi dengan percakapan yang sangat lembut. Bahkan dalam sejarah Islam pun, negara Yaman apabila mereka diserap dengan agama Islam, bukan dalam bentuk peperangan, bukan dalam bentuk serangan dan sebagainya. Hanya dari mulut ke mulut. Sejarah Islam masuk ke Yaman adalah daripada mulut ke mulut. Macam mana sejarah masuk ke tanah Melayu ni, macam tu jugalah sejarah Islam masuk ke dalam negara Yaman. Kita Islam dengan sebab mulut ke mulut, bukan ada peperangan. Pendatang-pendatang ataupun peniaga-peniaga Arab yang datang ke tanah Melayu ni, mereka menceritakan tentang Islam dan sebagainya. Akhirnya kita Islam. Akhirnya Sultan Melaka masuk Islam. Begitu juga di Yaman. Bagaimana mereka boleh masuk Islam? Sejarah menyatakan bahawa bila ada orang Yaman yang pergi berniaga di bumi Syam, melintasi kota Madinah, mereka akan dapatkan maklumat tentang Nabi Muhammad, maklumat tentang agama Islam. Kemudian bila mereka balik, mereka akan ceritakan kepada ahli Yaman bahawa inilah Islam, inilah Muhammad SAW, dan akhirnya Islam itu berkembang. Di situlah timbul seorang sahabat yang ataupun seorang bukan sahabat seorang yang dinamakan sebagai Al-Mukhadram. Dia punya gelaran dia Al-Mukhadram, iaitu Uwais Al-Qarni. Kan Uwais Al-Qarni yang katakan dia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibu dia, sehingga Nabi kata, kalau engkau jumpa dia wahai Umar, engkau sampaikan salam aku kepada dia. Dia hidup zaman Nabi. Dia Islam pada zaman Nabi SAW. Cuma dia tak sempat jumpa Nabi. Maka istilahnya apa dia? Al-Mukhadram. Ala kulli hal, saya nak ceritakan poin dia apa? Sangat lembut jiwa orang Yaman ni. Dan sangat mudah mereka memeluk agama Islam. Nabi sangat cintakan mereka. Bayangkan bila kita pun, Nabi cinta kepada orang itu ataupun kepada masyarakat tersebut, kita pun kena letakkan kecintaan kita pada mereka. Dalam keadaan mereka susah, takkan kita tak bantu? Ini ahli Yaman, orang yang dipuji oleh Nabi SAW. Nabi sebut secara jelas, Al-imanu Yaman. Iman itu berada di Yaman. Datanglah apa-apa pun, engkau kena berpegang dengan iman ahlul Yaman, kata para ulama.
pegang dengan iman Ahlul Yaman. Maksudnya apa? Mereka itu memiliki iman yang kukuh. Yalah, bukan kita kata semua Syiah pun ramai kat sana kan. Tapi maksudnya yang betul ni, yang benar ini adalah mereka yang berada di Yaman. Bahkan tokoh-tokoh ulama yang lahir pun kebanyakan mereka lahir di bumi Yaman. Kan? Kalau kita tengok Yaman ni luas ya. Saya belajar di utara Yaman, di Sana'a, ibu negara. Ada sahabat-sahabat yang belajar di Hadramaut. Ni Hadramaut ni kalau kita baca dalam sejarah sehingga sekarang ni, bukan kita sejarah saja, sehingga sekarang Hadramaut itu adalah bumi yang tidak disentuh oleh pergolakan. Apa yang bergolak di tempat-tempat lain, di wilayah lain, di daerah lain, di Hadramaut itu masih lagi tenang. Sebab itu ada lagi pelajar-pelajar kita Malaysia yang belajar di Hadramaut. Sebab dia tidak tersentuh ataupun tidak terkesan dengan pergolakan yang berlaku di Yaman secara keseluruhannya. Tetapi yang kita cerita ni Yaman yang di luar daripada Hadramaut ni, yang berlaku pergolakan yang teruk ni, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah, ada cucu Nabi kan, ada yang dibawakan kepada saya, Ahmad bin Isa kan, itu adalah cucunda Nabi SAW yang berpindah ke sana. Mungkin wallahu alam, kita tak katalah secara jelasnya, kemungkinan dia berpindah kerana kecintaan Nabi SAW kepada Yaman. Dan di Yaman itu juga ada sebuah masjid. Kalau saya baca, minta maaf saya ambil masa sikit. Boleh Jom lihat. Boleh Ustaz. Banyak lagi masa Ustaz. Ada di Yaman, di tempat kami lah, di Sana'a itu, sebuah masjid dalam kota Sana'a itu, Babul Yaman, kota Sana'a, kota lama Yaman itu, ada sebuah masjid yang Nabi SAW mengisyaratkan kepada para sahabat, kalau kamu nak bina masjid di sana, kamu hadapkan kiblat kamu mesti hadap ke bukit tersebut. Kan? Jadi sahabat pun bina masjid, tuan-tuan, bina masjid berdasarkan kepada panduan daripada Nabi SAW. Nabi duduk kat Madinah. Nabi duduk di Madinah. Sahabat ni yang pergi ke Yaman dihantar oleh Nabi SAW duduk kat Yaman ni. Kan mereka diutuskan oleh Nabi. Dan mereka membina masjid berdasarkan petunjuk Nabi SAW dan betul. Sehingga hari kalau kita tengok dalam Google Map, dia punya petunjuk arah kiblat tu tepat seperti mana yang Nabi SAW tunjukkan. Dan saya pernah buat, saya pernah buka Google Map tu dan guru kami pun pernah tunjuk bagaimana nak ukur ketepatan kiblat yang Nabi SAW arahkan daripada Madinah dan dibina masjid itu. Memang dia punya ketepatan tu memang terus menghadap ke kiblat ataupun ke Kaabah. Punya dahsyatnya. Ini nak menunjukkan betapa ada hubungan intim antara Rasulullah SAW sendiri dengan Yaman tu sendiri. Okey, ada perkara yang terakhir mungkin saya nak sebutkan juga, bagaimana Nabi SAW dalam kehidupan baginda, Nabi sangat suka kain yang diperbuat daripada ataupun yang datang daripada Yaman. Macam kita hari ni kalau jumrati, kalau beli telekong sembayang, suka beli daripada buatan mana? Vietnam ke, China ke, ataupun Siti Khadijah? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Dia ada pilihan masing-masing lah. Ada orang Siti Khadijah, ada ini, ada itu, sebagainya kan. Kalau zaman Nabi SAW dulu, Nabi sangat cintakan ataupun sangat suka kain yang dibuat daripada Yaman. Made in Yaman lah. Made in Yaman. Nabi sangat suka. Jadi kalau orang datang jumpa Nabi, dia akan hadiahkan kepada Nabi ni kain daripada Yaman. Kain daripada Yaman. Bahkan orang kafir nak ambil hati Nabi pun, dia datang jumpa, ya Muhammad, ini hadiah. Daripada mana? Daripada Yaman. Ini nak katanya bahawa walaupun pakaian tu Nabi tak pakai, Nabi bagi kepada sahabat sebab orang tu kafir, takut dia ada rasuah dan sebagainya. Tapi nak menunjukkan betapa mereka tahu Nabi ni sangat sukakan kain yang diperbuat daripada ataupun made in Yaman ni. Jadi dekat situ kalau kita tengok betapa hubungan intimnya Nabi, touchingnya Nabi tu dengan Yaman, kenapa tidak kita seperti baginda SAW berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, mereka adalah ahlul Yaman, orang yang paling lembut hati mereka, al-yanu quluban, orang yang paling lembut hati mereka, wa araqqu afidatan, yang paling lunak jiwa mereka. Nabi kata al-imanu Yaman, iman itu di Yaman, wal hikmah Yamaniyah, hikmah juga di Yaman. Ada satu riwayat lain Nabi SAW sebut wal fiqhu Yaman, dan fiqh juga dekat Yaman. Nak faham agama ada dekat Yaman. Jadi 3 benda yang disebutkan oleh Nabi SAW menunjukkan betapa Nabi SAW sangat cintakan,
sangat cintakan Yaman. Itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kupas berkenaan dengan apa yang disebutkan tadi. Allahu Akbar, alhamdulillah. Untuk sahabat-sahabat yang berada di Facebook personal saya, mungkin boleh ke Facebook Aman Palestin Cawangan Sabah untuk anda melihat secara jelas live ni bersama dengan tetamu saya ini Ustaz Azrin, dan kita berkongsi berkaitan dengan apa yang berlaku di Yaman. Dan tadi bagaimana sebenarnya hubungan, kalau kita ada hubungan dengan Palestin, dengan bumi Syam, bagaimana sebenarnya Rasulullah sendiri pun mengajar kita untuk sentiasa berhubung, maksudnya kita perlu ada juga hubungan dengan bumi Yaman. Umar pun pernah mendoakan ataupun Umar pernah berkata bahwa bumi kota Tarim yang ada di Yaman adalah akan tumbuh orang-orang soleh. Maksudnya kalau macam rumput mati akan tumbuh lagi. Rumput mati akan tumbuh lagi rumput yang baru. Dan begitulah sebenarnya kata Ustaz tadi, yang mana Yaman akan lahirnya golongan-golongan yang faham agama, dan itulah antara sama, maksudnya berlaku persamaan bagaimana Umar Al-Khattab sendiri pernah katakan bahwa bumi Tarim ni akan menjadi akan tumbuh orang-orang soleh, akan sentiasa ada orang-orang soleh daripada kota Tarim ini. Jadi alhamdulillah itu antara yang kita sudah kongsikan bagaimana keadaan di Yaman, bagaimana sebenarnya Rasulullah sendiri mengajar kita untuk sentiasa berhubung dengan Yaman. Oke Ustaz, soalan seterusnya. Kita tahu sudah sekarang ni kita sudah jelas, maksudnya alhamdulillah kami sudah jelas dengan fakta-fakta bagaimana 8.5 juta kanak-kanak kebuluran, mau tidak mau mereka memang memerlukan bantuan dengan keadaan sumber ekonomi yang tiada, pelabur-pelabur sudah lari keluar. Oke, itu keadaan di Yaman. Tapi bagi kami NGO, kami pun mempunyai halangan juga bila kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita perlu membantu Yaman dalam keadaan mereka sekarang sangat memerlukan. Kalau kita nampak gambar-gambar mereka tinggal tulang sahaja. Jadi, apa yang biasanya yang dilontarkan oleh sahabat-sahabat di luar sana adalah, pertama yang mereka lontarkan adalah, apa sebenarnya yang berlaku di Yaman adalah masalah politik. So, pemerintah mereka yang perlu selesaikan. Dan sebagai NGO, apa yang jawapan yang terbaik? Maksudnya, peranan kita untuk menyampaikan, tapi kita dapat soalan sedemikian. Ya memang betul lah pemerintah kena ni, maksudnya politik kena stabil, barulah ekonomi mungkin akan naik dan sebagainya. Tapi dalam situasi sekarang ini takkan kita nak bagi bantuan untuk politik pula kan supaya diorang stabil dan semua, tapi sedangkan rakyat sekarang tersepit. Jadi mohon penjelasan daripada Ustaz. Baik, ini bila bercakap tentang apa yang berlaku di dunia hari ini, dia bukan melibatkan beberapa negara, banyak dunia berlaku adalah kerana kepentingan yang kita tengoklah, pihak pemerintah, pihak yang menginginkan kepentingan mereka dilayan dan sebagainya. Akhirnya pergolakan tu berlaku. Jadi kita sebagai orang yang ingin membantu, kita tak payah tengoklah pada isu itu. Kalau kita tengok pada isu itu, sampai bila pun kita tidak akan membantu. Apa yang berlaku di Yaman ni, kalau kita baca sikit dalam internet pun kita akan dapat. Tapi hakikatnya, kalau kita selidik dan kita bincang, kita sembang dengan kawan-kawan kita yang memang berasal daripada Yaman. Saya pun telefon kawan-kawan saya. Kalau nak bicara tentang Yaman, saya akan telefon kawan saya daripada Yaman. Apa update terkini yang berlaku kat sana. Siapa yang memerintah Yaman sebenarnya? Siapa yang berkuasa ke atas Yaman sebenarnya? Baik, kita sebagai orang Islam yang nak membantu ni, saya tak kira lah, mungkin majoriti orang Islam lah. Daripada bukan Islam nak membantu, nak bagi sumbangan itu, silakan, kita terima saja. Baik, secara zahirnya kita nampak seolah-olah macam berlaku ini kerajaan dia ni yang tak betul. Itu yang zahirnya. Tapi di sebalik itu sebenarnya di belakangnya juga sama seperti apa yang berlaku di Palestin, sama seperti apa yang berlaku di Syria. Di belakang dan di sebaliknya itu, di sebalik tabirnya itu adalah musuh-musuh Islam. Adalah musuh-musuh Islam. Mereka yang tidak mahu melihat sebuah negara Islam itu aman, damai. Sebab itu mereka memberikan bantuan kepada golongan pemberontak dan mereka redha apa yang dilakukan oleh Iran untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari sudut ketenteraan ni kepada golongan Houthi yang memberontak ni. Houthi ni tuan-tuan, dia bukan aku berkuasa. Sekarang ni mereka berkuasa di Sana'a, di ibu negara. Mereka berkuasa di Sana'a, ibu negara tu, mereka menekan rakyat Yaman.
Apa yang mereka tak puas hati, mereka akan laksanakan hukuman yang sangat kejam ke atas rakyat mereka, ke atas rakyat biasa ni. Dan Yaman sekarang ni terpisah kepada dua. Satu, kalau saya sebut tiga lah sebenarnya. Satu, golongan Houthi yang disokong oleh Iran. Iran belakang dia siapa? Belakang dia Syiah. Syiah ni asal usulnya siapa? Yahudi. Minta maaf saya sebut secara jelas ya. Ni di ruangan Facebook ni. Kemudian yang kedua, yang berkuasa juga di Yaman adalah kerajaan yang diperturunkan daripada presiden dulu yang dah meninggal dunia tu, Ali Abdullah Saleh. Dia ketika mana berlaku pemberontakan pada tahun 2011, 2012 dia letak jawatan, diberi kepada timbalan dia. Mansur Hadi. Abdul Rabuh Mansur Hadi. Dan dia Abdul Rabuh Mansur Hadi ni di belakang dia adalah Saudi. Dan Saudi, kita tahu siapa belakang dia. Minta maaf saya sebut. Kita tahu belakang Saudi siapa dia. Sebelum Amerika, ketika permulaan Saudi menyokong Abdul Rabuh Mansur Hadi, yang memberikan sokongan kuat kepada Mansur Hadi ni, presiden Yaman tu, adalah Amerika, Rusia dan Britain. Mereka memberikan bantuan dan juga sokongan. Bila Abdul Rabuh Mansur Hadi mendapat bantuan yang sangat kuat daripada Saudi, yang di belakangnya ada Amerika, berlawan dengan pemberontak Syiah Houthi yang di belakangnya ada Iran. Agak-agak tuan-tuan, siapa jadi mangsa? Rakyatlah. Baik, akhirnya bila berlaku penentangan dua ataupun pertemuan dua kumpulan ini, ada juga di kalangan mereka ini rakyat yang tidak menyebelahi Saudi dan tidak menyebelahi Iran. Mereka juga ada senjata mereka sendiri. Dan mereka pun bangkit berjuang konon-kononnya dan berlakulah pergolakan yang sangat dahsyat. Kalau kita baca secara besar, secara luas, secara berlapis-lapis, di belakang sekarang ni siapa? Orang bukan Islam ataupun musuh Islam. Di belakang puak yang dikatakan Houthi ni, siapa dia? Mereka yang bukan betul-betul pun beriman kepada Allah. Jadi kitalah peranan umat ini. Peranan umat inilah yang nak memberikan bantuan. Kat situlah kita kena tutup mata. Ini pemimpin. Pemimpin ke tak pemimpin, itu cerita mereka. Siapa di belakang mereka? Kepentingan apa yang mereka berjuang? Abdul Rabuh Mansur Hadi yang dikatakan presiden secara rasmi di Yaman hari ini, dia pun tak duduk kat Yaman. Dia duduk dekat Saudi. Dia perintah Yaman ni dengan remote control je. Saya pun tak pastilah macam mana. Kawan-kawan Yaman pun bila kita tanya, dia pun geleng-geleng kepala. Aku pun tak tahu macam mana dia perintah Yaman daripada Saudi. Kan? Daripada jauh. Kan? Dia pusat pemerintahan dia di Aden, di selatan. Pusat pemerintahan Syiah di utara, di belah Sana'a. Tempat saya belajar dulu di Universiti Al-Iman dah hancur dah. Habis dah. Guru-guru kami semua dah lari. Ada yang duduk dekat Terengganu, lari pergi datang ke Malaysia pun ada. Ada yang banyaknya pergi ke Turki. Ada yang pergi ke Saudi. Sebab apa? Sebab dah hancur dah. Kan? Di belakang Houthi ada Syiah, Iran. Di belakang Mansur Hadi, presiden rasmi, ada Saudi. Ada Emirat Arab Bersatu. Siapa Emirat Arab Bersatu? Siapa Saudi ni? Siapa di belakang mereka? Tetap musuh Islam. Yang menjadi mangsa adalah rakyat. Siapa yang nak bantu rakyat? Nak harap kepada Saudi? Nak harap kepada Iran? Tak ada. Kitalah yang nak bantu ni. Kitalah yang ada kesedaran Islam, yang tahu kepentingan memberikan bantuan kepada saudara kita, yang nak menghidupkan anak-anak yang kata tadi dalam gambar, dalam video, tulang, tinggal tulang tuan-tuan. Kan? Siapa yang nak bagi makan kepada mereka? Kitalah. Sebab itu kita jangan persoalkan apa yang berlaku itu. Pada permulaan, ya. Pada permulaan boleh kita katakan kebangkitan rakyat kerana tak puas hati kepada pemerintah. Tapi sekarang ni yang berperanan besar bukan lagi apa yang berlaku pada awal 2011 ataupun 2012-2015. Yang berperanan sekarang adalah musuh-musuh Islam yang memang nak kacau bilaukan negara tersebut. Dan apabila berlaku kacau bilau yang kita tengok pada hari ini di Yaman, akhirnya bumi Yaman yang dahulunya zaman saya belajar dulu, saya duduk dekat Sana'a, antara perkara yang saya belajar tentang Yaman ialah bagaimana dengan kesusahan mereka, mereka juga ada yayasan Al-Quds yang memberikan bantuan kepada Palestin. Hari ni agak-agak yayasan tu ada lagi tak kat situ? Tak ada dah. Oh, so yayasan Al-Quds ni satu dunia kan, dia ada cawangan-cawangan kan. Tapi agak-agak ada tak cawangan dekat Yaman? Dah tak ada dah tuan.
Bagaimana dengan pergolakan sekarang tu mereka nak bantu Palestin? Semangat, saya ingat lagi setiap kali masa Syekh Ahmad Yassin dibunuh oleh Syekh Ahmad Yassin Hamas ya, yang diroket oleh Yahudi, oleh Zionis. Ya betul. Masa tu kami dalam dewan tengah kuliah dengan Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Tiba-tiba ada seorang pagat dia, bodyguard dia datang bisik kepada dia, kemudian Syekh menangis, bagi tahu kita dapat khabar berita sedih tentang Syekh Ahmad Yassin yang baru sahaja gugur syahid. Menangis kami. Tengok Syekh menangis, kita pun menangis. Kemudian tak lama selepas tu digantikan dengan Abdul Aziz Rentisi. Juga dapat khabar yang sama, dia dibom. Maknanya pergolakan di Yaman, pergolakan di Palestin ataupun apa yang berlaku di Palestin itu kita dapat secara langsung. Dan kami bila ada krisis-krisis besar di Palestin, kami diarahkan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, guru kami, untuk keluar ke jalan raya. Kita ni pelajar-pelajar luar, nak keluar tak apa nak berani. Tapi keluar jugalah kan, demonstrasi, menyokong ataupun tanda solidariti bersama dengan rakyat Palestin. Hari ni ada tak solidariti tu untuk Palestin? Tak ada. Puncanya apa? Pergolakan. Siapa yang main pergolakan tu? Musuh Islam. Musuh Islam yang main. Sebab itu kita dalam negara yang aman damai ni, kitalah kena bantu mereka supaya mungkinlah dengan sedikit bantuan kita itu mereka akan kembali stabil insya-Allah. Memanglah jauh kita kata nak stabil kan. Paling tidak bagilah mereka makan, bagilah mereka dapat pendidikan, bagilah mereka dapat bekalan-bekalan asas. Daripada situlah adalah sumbangan kita. Secara indirectnya, kalaulah mereka mendapat ketenangan, mereka akan kembali menolong Palestin, kita juga mendapat pahala. Inilah yang disebutkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Moga-moga keberkatan itu dialirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang membantu mereka. Nampak tak? Itu yang saya nak sebutkan dan saya nak sarankan kepada tuan-tuan, pejam matalah apa yang berlaku dari sudut punca tu. Sekarang ini yang berlaku, yang main peranan besar adalah musuh-musuh Islam untuk mengkacau bilaukan negara umat Islam. Pusat dia adalah di tu yang kita sebut aman Palestin ni, aman Palestin. Ini memang betul lah Palestin ni. Dia membantu semua untuk mengembalikan kestabilan di pusat pergolakan, iaitu di Baitul Maqdis. Okay, Ustaz. Allahu Akbar. Saya ingat kata-kata Kak Shima, juga ahli lembaga aman Palestin, dia kata apa yang berlaku di negara-negara Islam ini, apa yang berlaku kepada umat Islam ini sebenarnya adalah ekor-ekor daripada kepala yang ada di Palestin. Maksudnya apa yang ada di Israel, di Yahudi, itu adalah apa yang berlaku di negara-negara sekitar adalah ekor dia, kepala dia ada di sana. Jadi apa yang perlu kita buat, sahabat-sahabat semua, betul kata Ustaz tadi, kita dengar penjelasan itu sangat-sangat jelas sebenarnya. Saya rasa saya nak nangis kan, sebab terlalu banyak sejarah bagaimana zaman Rasulullah dan apa yang berlaku sekarang sebenarnya perkaitan dia dengan Palestin itu sendiri. Semangat mereka sebelum ini untuk membantu Palestin dan akhirnya Allah uji juga mereka dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Kata Ustaz tadi, bagaimana 8.4 juta rakyat dia dan 5 juta kanak-kanak ini kebuluran. Kebuluran tiada makanan. Kalau anda nampak kan di media sosial, di YouTube, di Google anda boleh cari. Anak-anak ni tinggal tulang. Ada yang Faik ni sangat perlukan makanan dan dia sakit dan dia terpaksa dibawa oleh ibunya dengan berjalan untuk sampai ke hospital 170 km dengan dia tiada duit dalam keadaan anaknya ni sudah tinggal tulang. Itulah sebenarnya antara cerita, terlalu banyak cerita sebenarnya berkaitan dengan kanak-kanak yang ada di Yaman. Jadi sahabat semua, ayo ringankan kelebihan yang kita ada untuk membantu mereka. Berapa yang kita mampu? Mungkin RM1, mungkin RM10, mungkin RM50. Yang ada dengan kita. Maksudnya insya Allah pasti Allah bagi kita rezeki. Sebab apa? Kita tinggal di negara yang aman, politik yang aman, kita ada kerja dan insya Allah mudah-mudahan bantuan ini, kata Ustaz tadi, kita bantu Yaman pulih dan mereka juga akan terus sebagaimana sebelum ini membantu Palestin, mudah-mudahan akan mengalirlah pahala-pahala keberkatan seperti mana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Okey Ustaz. Paling menarik perkongsian tadi berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan keadaan sekarang dan berkaitan dengan situasi permulaan dan apa yang berlaku, situasi sebenar yang berlaku sekarang di Yaman. Ustaz boleh tak kongsikan? Ustaz pernah belajar di Yaman. Ustaz sudah kongsikan tadi sedikit, mungkin lebih lagi kami perlukan pengalaman Ustaz
semasa Ustaz belajar di Yaman? Bagaimana keadaan Yaman itu sendiri? Yang Ustaz rasakan, yang Ustaz nampak, yang Ustaz alami sendiri dengan guru-guru yang ada di Yaman. Sila Ustaz. Baik, ini cerita pengalaman. Saya duduk dekat Yaman ni 4 tahun setengah. Jom. Allahu Akbar, lama Ustaz. 4 tahun setengah lama. Saya nak balik, dulu tak boleh nak balik cuti kan. Orang cuti nak balik, teringin nak balik tapi tak boleh. Tak boleh tu sebab apa? Sebab mak saya tak bagilah. Dia kata kalau kau balik, kau nak pergi balik susah Yaman ni. Mak pun bukan ada duit nak pergi balik, tiket kapal terbang mahal kan. Jadi saya pun duduklah 4 tahun setengah. Lama juga saya duduk tu. Apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad. Kami tak boleh nak pergi ke mana-mana sangat. Saya belajar di Universiti Al-Iman. Universiti Al-Iman ni secara terus terang saya sebutkan adalah musuh kepada kedutaan Amerika di Yaman. Mereka tak suka kewujudan Universiti Al-Iman ni sebab mereka ini guru-guru yang ada di Universiti Al-Iman ni banyak penggerak-penggerak gerakan Islam di bumi Yaman lah. Sebab tu mereka tidak disukai, mereka dibenci. Tapi kami belajar tu secara percuma. Ini saya cerita tempat saya belajar ya. Kawan-kawan saya pun belajar di universiti yang lain. Banyaklah universiti dekat Yaman ni. Kalau di belah Hadramaut tu ada tempat belajar yang Tarim yang disebutkan oleh Jumdati tadi. Banyaklah Darul Mustafa dan sebagainya. Orang Yaman ni memang seperti mana yang Nabi SAW sebut. Hati mereka memang lembut. Dan mereka lembut tu pada sudut dia orang ni menghormati kita orang luar. Baik. Dia pun badan dia saiz kita je. Kalau kita 160 cm, dia pun lebih kurang kita je. Kan? Dia punya gaya bahasa dia pun, dia menggunakan bahasa Arab yang masih lagi baku. Dan kecintaan dia kepada bumi Palestin tu sangat tinggi. Itu yang saya respect. Macam saya sebut awal tadi, walaupun mereka tidaklah kaya, kalau kita nak bandingkan dengan Malaysia, boleh kami ni masa zaman-zaman kami belajar dulu, kami sembang-sembang, kami kata Yaman ni lebih kurang 25 tahun terkebelakang berbanding Malaysia. Kan? Saya duduk dekat Umi Yaman ni di Sana'a. Pengalaman saya duduk 4 tahun setengah tu tak ada pun pusat bowling. Di ibu negara tak ada pusat bowling. Kita ni pusat bowling berlambak-lambak pusat bowling. Nak pergi main bowling di mana-mana ada. Sana tak ada. Maknanya kehidupan tak ada pun bangunan pencakar langit. Kalau nak kata kita ni orang kata apa? Apa istilahnya apa jambatan-jambatan yang besar-besar. Sana tak ada. Kehidupan dia sangat-sangat simple. Sangat-sangat orang kata apa, walaupun di kota, di ibu negara, tapi kehidupan sangat-sangat simple. Setiap kali kita solat, berjemaah di masjid, selepas bagi salam kanan, salam kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu beberapa saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, akan ada orang yang bangun. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi, tolong bantu aku ni susah. Kejap lagi sudut sana ada yang bangun. Assalamualaikum warahmatullahi, tolonglah aku ni susah. Kejap lagi sudut sana ada yang bangun. Ramai yang bangun minta sedekah. Bayangkan pada zaman saya belajar dulu, tidak ada pergolakan pun mereka hidup dalam keadaan susah. Hari ini lagi-lagilah. Jadi sebab itu kami maknanya kita nampak sungguhlah bila kita tengok pergolakan yang berlaku, kita sangat merasai bagaimana keperitan mereka. Kalau kita makan dekat restoran dulu, makan kat restoran, keluar restoran tu ada orang susah akan tunggu. Dia tunggu apa? Dia akan tunggu masuk ke kedai ataupun di tempat meja yang kita makan tu, dia akan kutip makanan yang tak habis. Bayangkan itu keadaan di Yaman pada waktu itu. Kan kita jumpa dah, memang dah jumpa dah orang susah. Sekarang ni macam mana keadaannya? Guru-guru kami yang mengajar, guru-guru kami bukan senang. Yang mengajar kami lah, saya tak cerita lah universiti tempat lain. Universiti tempat lain tu mungkin ada tangga gaji yang sebagainya. Tapi guru-guru kami hanya makan duit ataupun gaji bantuan ataupun allowance daripada bantuan masa tu kebanyakannya datang daripada Bahrain, datang daripada Kuwait, bantuan datang daripada sahabat-sahabat guru-guru kami yang ada di Saudi. Memang sangat-sangat orang kata apa, kehidupan yang sangat simple lah, basatah, sangat-sangat simple. Tapi alhamdulillah keberkatan itulah yang mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wal hikmatu yamaniyah. Hikmah itu ada dekat Yaman. Jadi kita belajar dalam keadaan yang dengan rakan-rakan yang sangat menghormati kita, orang Malaysia. Mereka ni sangat suka. Bila sebut, bila kita naik teksi kan, ataupun pergi kepada bandar, dia akan tanya kita, Malaysia? Ya, Malaysia. Kalau Malaysia, memang dia kata A lah.
Kalau macam itulah tuan-tuan, sidang pendengar sekian, penonton sekalian, kalau macam itulah sikap mereka, hormatnya mereka kepada Malaysia. Bila sebut Malaysia, inilah negara contoh, dia kata. Negara contoh, negara yang maju ke depan. Takkanlah kita saat ketika mereka susah, mereka dalam keadaan yang memerlukan, kita tak bantu. Itu pengalaman-pengalaman kecil lah. Saya tak ceritalah banyak-banyak pengalaman pahit manis tu. Itu mungkin di ruangan lain. Cuma nak bagi tahu ada sedikit kaitan dengan kita, dengan tajuk kita hari ini. Bagaimana kalau kita melihat mereka sangat cintakan kita, bumi Malaysia ni, mereka akan melihat Malaysia ni sebuah negara Islam yang maju. Ketika mana mereka susah, takkanlah kita tak bantu. Jadi dengan sebab itulah mungkin bantuan yang akan kita berikan ataupun kita fokuskan juga adalah di bumi, untuk bumi Yaman, insya-Allah. Itu sedikit sebanyaklah Puan Jom. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsiannya. Alhamdulillah, saya mohon pada Allah semoga Ustaz dan juga sekeluarga sentiasa dijaga dengan kemuliaan terbaik daripada Allah, dan semoga ilmu yang diberikan, perkongsian yang dikongsikan pada hari ini, yang disampaikan pada hari ini akan mengalir pahala terbaik sampai kembali kepada Allah, insya-Allah. Jadi Ustaz, pada hari ini, pada sahabat semua, pada hari ini kita berkongsi berkaitan dengan Yaman, ujian dia tarbiyah untuk kita. Bagaimana sebenarnya Allah hadirkan ujian buat mereka, tapi sangat-sangat mendalam pengajaran untuk kita di sini, di Malaysia. Alhamdulillah, kita hidup senang. Walaupun orang kata diuji corona, bukan saja kita tapi satu dunia, pandemik ini melanda. Tapi Alhamdulillah, kita masih mampu lagi. Orang kata sekarang masih ramai orang pergi bercuti-cuti. Maknanya ada tabungan, ada duit lebih. Boleh bercuti di sana, bercuti di sana dan sebagainya. Ingin mencari, orang kata mau me time, ada yang kata ingin relaxation, ada yang kata sudah penat berkurung, inilah masa untuk jalan-jalan. Tapi anda semua, sahabat semua, pasti kita ada simpanan sedikit untuk saudara kita. Mungkin tidak banyak. Sekarang kita ada package. Satu, yang pertama ada package kotak makanan, yang mana kita berikan makanan panas, yang memberi manfaat 5 hingga 7 orang, nilainya RM200. Ataupun anda boleh berikan ke tabung Yaman RM50 ataupun RM10, RM5, RM1 untuk bantuan perubatan dan pendidikan. Sebab apa yang berlaku di Yaman sekarang ini, tuan-tuan, sahabat semua, adalah mereka sangat memerlukan makanan. Memang mereka perlukan pendidikan untuk majukan negara untuk ke depan, tapi mereka perlukan sekarang ada makanan sebab mereka dalam keadaan kebuluran. Jadi ayo sahabat semua, di hari Jumat ini, sebelum berakhirnya hari Jumat ini, ayo kita bersedekah untuk mereka. Dan maklumat untuk anda bersedekah ada di ruang komen di live ini. Jadi Ustaz, kata-kata terakhir, 1-2 ayat untuk sahabat semua yang bersama kita pada hari ini ataupun yang akan menonton rakaman pada hari ini, Ustaz. Baik, terima kasih Jom. Kata-kata terakhir saya ialah saya nak memberikan galakan kepada tuan-tuan, mengajak tuan-tuan sidang penonton supaya memberikan bantuan kepada saudara kita di Yaman melalui Aman Palestin. Saya ucapkan tahniah lah kepada Aman Palestin. Saya sembang dengan kawan-kawan Yaman saya, dia orang kata Masya Allah, Aman Palestin, nama Palestin tapi bantu Yaman. Itu yang disebutkan oleh Jumriati tadi tu. Ya, ibu kepada masalah di Palestin, ekor-ekornya, itu istilah tu sangat tepat lah tu, saya suka. Ekor-ekornya masalah itu adalah di negara-negara umat Islam yang termasuk di Yaman. Kita bagi bantuan terutamanya pada hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni banyak kelebihan dia, ada Sayyidul Ayyam, penghulu kepada hari-hari yang ada. Seperti mana Allah Ta'ala memberikan kelebihan pada bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan hari, Allah Ta'ala memuliakan hari Jumaat berbanding dengan hari-hari yang lain. So bila Allah Ta'ala memuliakan hari Jumaat, bermakna kita bersedekah pada hari Jumaat itu sudah pasti ada kelebihan yang lain yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ganjaran pahala. Kalau kita tak pilih Jumaat pun, hari lain pun tak apa. Tuan-tuan jangan rasa Jumaat saja aku nak sedekah, tak. Hari-hari lain pun boleh. Kerana secara umumnya sedekah itu dia akan menghapuskan ataupun akan memadam kemarahan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Tuan-tuan ada masalah, bersedekah, Allah Ta'ala akan hilangkan masalah kita ataupun akan kurangkan masalah kita, stabilkan emosi kita. Sedekah itu akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Sedekah itu dia akan menjadi, orang kata apa, pelindung kepada kita pada hari kiamat nanti. Di saat waktu tak ada lagi pelindung kecuali pelindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
ketika mana manusia berpanas, maka sedekah itulah yang akan menjadi payung kita untuk kita selamat daripada kepanasan pada hari kiamat di padang mahsyar. Kalau tuan-tuan ada kesakitan, kena jangkitan kuman COVID, Corona 19, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ada demam, sakit dan sebagainya, ada sakit kepala, ada sakit buah pinggang, ada kena itu, kena macam-macam sakit yang kita ada. Ubatnya apa dia? Ubatnya adalah dengan kita bersedekah. Itu Nabi SAW berikan jaminan. Saya sebutkan dia punya kelebihan sahaja. Saya tak sebut matan-matan hadisnya. Sebab kalau sebut matan hadis panjang. Cuma nak bagi tahu inilah kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian dengan bersedekah juga menjadi sebab untuk kita sampai kepada martabat orang yang baik. Orang yang baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai martabat orang yang baik kecuali apabila kamu bersedekah apa yang kamu cintai. Kita suka apa? Kita suka makan. Apa yang orang lain perlukan? Orang lain perlukan makan. Kita bagi makanan kepada mereka. Maka kamu akan dapat darjat ataupun martabat kebaikan. Kita suka pakaian yang cantik-cantik. Kita bagi sumbangan kepada mereka yang perlukan pakaian. Maka kita mencapai martabat orang-orang yang baik. Baik. Antara perkara lain lagi, selain daripada bersedekah itu dapat itu ini sebagainya, kita juga mendapat doa daripada malaikat. Ini hadis yang walaupun hadis itu dia mengaitkan dengan waktu pagi, tapi secara umumnya setiap hari malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 malaikat. Ni hadis yang biasa tuan-tuan dengar ya. Satu malaikat akan doa, ya Allah, engkau berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Tengok, orang yang bersedekah dia akan dapat ganti. Tuan-tuan bagi RM10, Allah Ta'ala akan ganti kepada tuan-tuan. Ganti bukan ganti sikit-sikit. Tuhan bukan nak RM10 kau ganti 10. Tak, lebih pada tu. Jadi benda-benda itu kita akan dapat ya. Orang yang tak bersedekah, malaikat akan doa, ya Allah, engkau musnahkanlah harta orang-orang yang tidak bersedekah. Itu doa malaikat. Doa malaikat dengan doa kita, siapa yang lebih makbul? Puan Jumriati. Doa malaikat. Doa malaikat lah. Kalau kita nak diberkati rezeki kita, kita minta supaya malaikat doa. Caranya bukan pergi jumpa malaikat. Malaikat tolong doakan saya. Tak. Caranya ialah dengan kita bersedekah. Maka malaikat otomatik akan doakan kita. Bila malaikat doakan kita, Allah Ta'ala akan makbulkan. Sebab malaikat tak ada dosa dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan makbulkan doa malaikat. Tuan-tuan akan tengok, akan berubah nasib hidup tuan-tuan di dunia maupun di akhirat. Kerana sedekah yang tuan-tuan buat. Tak banyak, sedikit pun tak apa. Yang penting kita bersedekah, kita bantu. Dengan projek ataupun dengan package yang Aman Palestin buat ni, ini satu peluang untuk kita, untuk saya, untuk tuan-tuan sidang pendengar, supaya kita menderma bersedekah. Saya nak tutup perkongsian saya dengan satu ayat Quran yang saya selalu kongsikan. Bila bersama dengan Aman Palestin, saya akan kongsikan ayat ni. Allah Ta'ala berfirman, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Tuan-tuan boleh semak dia punya terjemahan, tuan-tuan boleh semak tafsirnya. Tuhan kata apa? Perumpamaan orang-orang yang infak di jalan Allah, harta mereka seperti sebiji benih. Daripada sebiji benih itu tumbuh 7 batang. Setiap batang ada 700 biji. Kalau saya bagi perumpamaan, kita bagi RM1, Allah Ta'ala akan jamin dia akan berganti pada kita RM700. Itu minimum. Minimum keuntungan. Daripada RM1 kita labur, RM700 akan masuk balik. Tapi Tuhan kata apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah Ta'ala itu akan lipat kali gandakan kepada siapa yang dia suka. Tak mungkin hanya 700. Mungkin lebih daripada itu pun ada juga. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Ta'ala itu maha luas dan maha mengetahui. Luas rezekinya dan maha mengetahui keperluan kita. Moga-moga dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat manfaat untuk saya, yang terutama sekali yang bercakap. Untuk saya pun bersedekah, sama-sama juga kita laksanakan, bantu sahabat-sahabat kita di Yaman, dan tuan-tuan juga dapat manfaat, kongsi-kongsikan, share-sharekan maklumat ini kepada rakan-rakan yang lain. Saya akan ucapkan terima kasih kepada pihak Aman Palestin, khususnya Aman Palestin Sabah, kerana memberikan peluang untuk saya berbicara dan berbahas tentang bab Yaman ni. Tak semua orang tahu Yaman ni kan. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Moga-moga perkongsian saya ini mendapat manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah, sahabat semua, sudah jelas
perkongsian, dari mula perkongsian sehingga ke saat ini, bagaimana sebenarnya apa yang berlaku di Yaman, sehinggalah kelebihan-kelebihan kita bersedekah. Dan bagaimana saya mulakan tadi perkongsian ataupun live ini dengan firman Allah 67 ayat 2 yang bermaksud jika seseorang itu sedar pada setiap waktu akan meninggal, maknanya dia tidak akan bermain-main, maksudnya dia tidak akan berlengah-lengah dengan hidupnya. Maknanya bila kabar baik datang pada hari ini untuk Anda berkongsi rezeki, itu adalah sepatutnya Anda tidak perlu berlengah-lengah lagi untuk menunda perbuatan ataupun ayat-ayat ataupun peringatan-peringatan tersebut. Tapi lakukanlah dengan segera. Sekiranya Anda suka pakaian Anda yang cantik, ambillah pakaian itu untuk Anda sedekahkan. Tapi apa yang diperlukan oleh Syria sekarang adalah mereka sangat memerlukan makanan. So mereka sangat memerlukan duit-duit kita, mungkin serendah RM10 untuk kita bantu mereka. Jadi sahabat semua, sebelum saya live ini pada hari ini, saya mohon maaf atas segala kelemahan sepanjang kebersamaan pada hari ini. Tapi sekiranya yang ada di Facebook personal saya, Anda boleh mendengar dari awal sehingga akhir perkongsian ini, sebab saya rasa memang sangat hebat, memang sangat mantap. Dan perkongsian ini dimulakan ataupun diisi dengan pengalaman-pengalaman penceramah itu sendiri berada di bumi Yaman. Jadi Anda boleh mendengar dan Anda boleh share dengan sahabat-sahabat di luar sana. Kena share Anda, mudah-mudahan lebih ramai lagi orang tahu, lebih ramai lagi orang cakna apa sebenarnya yang berlaku di bumi Yaman. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Saya mohon maaf, insyaAllah kita jumpa lagi pada Jumaat minggu depan yang lagi hebat dia punya tajuk. Maksudnya tajuk pada hari ini berkaitan dengan Yaman. Minggu depan kita juga berkaitan dengan Palestin, tapi berkaitan dengan perjanjian Balfour. Bagaimana Palestin ini jatuh ke tangan penjajah dan apa yang berlaku daripada kisah-kisah perjanjian Balfour ini dan bagaimana perjanjian-perjanjian seterusnya yang akhirnya sebenarnya kaitan dengan perjanjian Balfour. Kita akan jumpa pada minggu hadapan di Facebook yang sama, Facebook Aman Palestin Sahabat. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan dan saya mohon Anda untuk share benda ini, link ini di grup-grup WhatsApp Anda, di Facebook, di IG, di TikTok Anda. Mudah-mudahan lebih ramai yang mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.